Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, pada hari ini kita akan belajar subjek kimia dan kita akan berikan penekanan yang khusus kepada calculation yang ada dalam kimia. Sebenarnya pengiraan yang ada dalam subjek kimia ni hanya memerlukan formula yang agak mudah sebenarnya untuk kita jawab. Tapi kenapa ramai students yang masih tak dapat jawab adalah mereka tak tahu macam mana nak tukarkan maklumat yang ada dalam soalan kepada maklumat yang kita boleh guna pakai untuk mendapatkan kehendak soalan. So that's why ramai student yang masih tak dapat nak jawab soalan calculation dengan baik. Okey, dan dekat belakang saya ni pula saya akan share 5 magic triangle, okey, yang meliputi rata-rata lebih kurang 90% daripada formula keseluruhan yang ada dalam kimia. Okey, dan kita akan go through one by one and saya akan tunjukkan macam mana nak gunakan formula tersebut dan macam mana kita nak keluarkan maklumat daripada soalan in order untuk kita mendapatkan kehendak soalan. Okey, baik, so kita go through one by one. Untuk segitiga pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima akan ada satu persamaan yang sentiasa sama untuk ketiga-tiga ini. Apa dia? Yang ini N. N ini apa? N ni sebenarnya merujuk kepada bilangan mol. Okey, N ini merujuk kepada bilangan mol. Dan kedudukan mol dalam setiap segitiga, kedudukan dia adalah daripada atas turun bawah belah kiri. Saya ulang lagi sekali, daripada atas turun bawah belah kiri. Dan itu adalah tempat mol. Sentiasa sama untuk kelima-lima magic triangle ni. Untuk segitiga yang pertama, kalau kita nampak yang bahagian atas ni kita ada NO. NO ni apa sebenarnya? Dia merujuk kepada bilangan zarah. Dan bila kita katakan dengan bilangan zarah, zarah dalam kimia ada 3. Apa dia? Kita boleh katakan dia sebagai ion, kita boleh katakan dia sebagai molekul, dan kita juga boleh katakan dia sebagai atom. Bila kita kata zarah, ini dia, ion, molekul, atom. Tapi kalau dalam soalan dia minta jirim, jirim tu adalah pepejal, cecair, gas. Okay? So, dalam menjawab subjek kimia, always alert dengan perkataan zarah dan jirim. Kalau dia kata zarah, ni, ion, molekul, atom. Kalau dia kata jirim, maksudnya pepejal, gas dan juga cecair. Itu beza kan? Okay. And then kalau kita tengok dekat bahagian bawah ni, Na. Na ni merujuk kepada pemala Avogadro. Di mana pemala Avogadro ni dia adalah always fix, di mana nilai dia adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, untuk dalam segitiga ni, macam mana kita nak pakai sebenarnya? Okay, contoh dalam soalan dia minta bilangan zarah. Okay, dalam soalan dia minta bilangan zarah. So macam mana kita nak cari bilangan zarah? Tengok, dalam segitiga yang pertama ni, bilangan zarah tu dia berada pada kedudukan yang mana? Dia berada pada kedudukan yang atas. So tutup bahagian atas. So bila kita tutup bahagian atas, kita akan nampak yang bahagian bawah ada mol, ada pemala Avogadro. So kita nak kena buat apa? Bawah ni kita darabkan. So bila mol darabkan dengan pemala Avogadro, kita akan dapat bilangan zarah. So andai kata pula dalam soalan dia suruh cari bilangan mol. Dalam soalan dia suruh cari bilangan mol. Kita nak kena buat apa? Tutup bahagian mol. Kita nampak apa? Kita nampak bilangan zarah, kita nampak pemala Avogadro. So in this case, kita kena bahagikan. So bilangan zarah bahagi pemala Avogadro, kita akan dapat bilangan mol. Dan itu adalah cara untuk kita pakai untuk kesemua 5 magic triangle ni. Alright? Okay. So ini adalah segitiga yang pertama. Sekarang kita akan pergi kepada segitiga yang kedua. So segitiga yang kedua, kat bahagian atas ni kita ada jisim lah. Dan jisim ni dia akan berunit gram. Okay? And then dekat sini bahagian daripada atas turun bawah belah kiri. Sini adalah mol. Belah kanan ini pula kita ada jisim molar. Macam mana kita nak kira jisim molar? Andai kata contoh kita ada gas oksigen. So macam mana kita nak kira jisim molar dia? First kita kena tahu oksigen ni dia ada berapa atom? Dia ada 2 atom. So 2 O. Keluarkan satu-satu. Okay, 2 O. Okay, so 2. And then kemudian JAR, jisim atom relatif untuk oksigen pula dia adalah 16. So 2 O ini kita gantikan dengan JAR dia. So gantikan dengan 16. So kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 32. Kita akan dapat 32 gram 1 aktif 1. Ini untuk kita mengira jisim molar. Seterusnya kita akan go through kepada segitiga yang ketiga kat tengah ni. Okey, untuk segitiga yang ketiga ini, untuk isi padu, ini adalah khusus kepada gas sahaja. Okey, dia khusus kepada gas sahaja. So maksudnya sekiranya dalam soalan dia suruh cari isi padu gas, automatic formula yang kita akan gunakan, segitiga yang kita akan gunakan adalah yang nombor 3 ni. Okey, ini samalah, ini adalah mol dan ini adalah isi padu molar. Isi padu molar dalam kimia dia ada 2. Okey, yang pertama adalah pada keadaan suhu bilik, yang kedua dalam keadaan STP.
iaitu suhu tekanan piawai. Dan dalam suhu bilik pula, dia punya nilai adalah 24 desimeter, 3 mol negatif 1. Dan dalam STP iaitu suhu tekanan piawai, nilai dia adalah 22.4 desimeter, 3 mol negatif 1. Alright, dan dalam soalan awak tak perlu risau tau, nak pakai yang mana satu, suhu bilik ke STP. Itu awak jangan risau, sebab kebiasaannya dalam soalan dia akan nyatakan, okey, sama ada dia nak isi padu sesuatu gas dalam keadaan suhu tekanan piawai ataupun suhu bilik. So dia akan nyatakan, jangan risau. Okey, kita akan go through kepada formula yang keempat. Formula yang keempat adalah MV dan 1000. MV ni apa sebenarnya? Okey, untuk V, V ini merujuk kepada isi padu. Meanwhile, M ini merujuk kepada kemolaran. Yang nombor 4 ni, yang MV 1000N ni, dekat mana kita selalu jumpa? Kita akan selalu jumpa apabila soalan tu dibagi satu larutan. Contoh, dia bagi larutan asid hidroklorik 1.0 mol desimeter negatif 3, 20 cm3. So, apabila soalan bagi satu larutan and then dia bagi 20 cm3 1.0 mol desimeter negatif 3. So, nak cari bilangan mol, kita akan gunakan yang inilah, MV per 1000. Tengok untuk N. So, MV bahagi 1000, kita dapat bilangan mol. So, M ni kemolaran yang mana? Yang ini, yang 1.0. V, isi padu yang mana? Yang ini, yang bawah ni, 20. Okay, macam tu. And then, segitiga yang kelima ini, Queen nak harta. Ingat Queen nak harta. Di mana Q ni sebenarnya adalah haba yang terbebas. Okay, Q ni dia adalah haba yang terbebas. Meanwhile, delta H ni dia sebenarnya adalah haba tidak bebas. Okey. Dan formula yang nombor 5 ini awak hanya pakai khusus pada tajuk termokimia. Pada tajuk lain awak jangan pakai benda ni. Segitiga yang nombor 5 ini, Queen nak harta ni, khas diguna pakai untuk tajuk termokimia sahaja. Okey? So ini khusus kepada tajuk termokimia. Okey, so selepas saya dah explain ke semua ini secara keseluruhan, lepas ini kita akan go through contoh soalan-soalan SPM and bagaimana how kita nak selesaikan soalan tersebut. Okey, baik. So sekarang ni kita akan go through dari segi contoh soalan SPM. So, soalan yang diberi adalah 6.5 gram zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan garam dan gas. Hitung isi padu gas yang terhasil dalam suhu bilik. Dan tengok, maklumat yang dibagi adalah GAR, iaitu giset atau reaktif. Untuk zinc adalah 65 dan isi padu gas dalam suhu bilik adalah 24 desimeter padu mol negatif 1. Okey, baik. Untuk pengiraan ni, teknik apa yang kita akan pakai sebenarnya? Teknik yang kita akan pakai adalah teknik U method. Maklumat yang kita akan pakai adalah U method. Dan akan ada 4 step untuk kita dapatkan jawapan. Okey, step yang pertama, kita mesti kena buat persamaan kimia seimbang. Yang kedua, kita mesti kena tukarkan maklumat yang ada dalam info kepada bilangan mol. Okey, maklumat yang ada dalam info kepada bilangan mol. And then yang ketiga, kita kena buat nisbah mol. Okey, kita kena buat nisbah mol. Dan last kali barulah kita dapatkan jawapan. Okey, kita akan dapatkan jawapan dengan unit yang betul. Ini adalah 4 step yang kita akan gunakan untuk menjawab soalan calculation menggunakan teknik U method. Okey, so yang pertama sekali kita akan keluarkan dulu maklumat yang ada dalam soalan. Okey, maklumat yang ada dalam soalan yang pertama dia kata zinc react to acid hydrochloric. Okey, so kita tahu zinc ni akan bertindak balas dengan asid hidroklorik. Dan zinc ni pula, giset dia adalah 6.5 gram. Nampak ni? Dia dah bagi betul. Okey. And then dia kata menghasilkan, produce. Menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan, okey, ini adalah bahan. And then untuk hasil, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan garam tambahkan dengan satu gas. Nampak dia kata menghasilkan garam and then gas. Sekarang ni soalan, apa kehendak soalan? Kehendak soalan sekarang ni dia minta isi padu gas. Ingat sekarang ni dalam soalan dia minta isi padu gas. Okey, like yang saya dah katakan tadi, step yang pertama adalah kita kena buat persamaan kimia seimbang. Okey, so persamaan kimia seimbang yang kita already tahu, dia mesti kena ada bahan
bertindak balas dengan lagi satu bahan menghasilkan apa? Okey, ingat, bahan react to bahan produce apa? Okey, dalam soalan tadi dia kata zinc react to acid hydrochloric. So, ini zinc, ini acid hydrochloric. Buat je macam biasa dulu. So, zinc tambah HCl menghasilkan, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan, kat sini adalah, nampak zinc dengan HCl. So, HCl ni bayangkan dia couple. Hydrochloric acid ni, HCl ni bayangkan dia couple. Dia jumpa dengan zinc. HCl, dia jumpa zinc, dia nak clash. Yang Cl ni, dia nak kahwin pula dengan zinc. Okay, ini HCl, dia couple. Jumpa dengan zinc, dia nak clash. Dia clash nak sambung dengan siapa pula? Dia nak sambung dengan ni, dengan zinc. So, dia akan jadi zinc Cl. Di mana kalau dari segi penamaan dia adalah zinc chloride lah. Okay, zinc chlorida. Okay, and then tambahkan dengan H. Kalau kita tengok, dia kata hasil daripada eksperimen ataupun tindakan yang dia dah buat tadi, hasil dia akan menghasilkan garam dan gas. Okay, so kalau kita ingat dalam tajuk garam nanti, kita akan belajar zinc chlorida, dia already garam. Okay, zinc chlorida dia adalah already garam. Garam apa? Dia adalah garam chloride. Okay, untuk yang ini. And then gas hidrogen, kita ada gas hidrogen, betul. Tapi gas hidrogen itu wujud dalam keadaan dua atom. Maksudnya atom ni ada dua kat sini. So, sampai sini kita kena seimbangkan. Sampai sini kita kena seimbangkan. Okey, baik, macam mana kita nak seimbangkan? Yang pertama kita tengok dekat sini. H ni belakang dia ada dua, betul? H ni belakang dia ada dua. Tengok dekat bahagian bahan. H ni ada satu je. Okey, bahagian bahan H ada satu, hasil ada dua. So nak buat apa? Automatik letak je depan dia dua. Automatik letak je depan dia dua. Okey, and then kita tengok H pada bahagian sini dua, pada bahagian bahan dua. Tengok Cl pula. Cl pada bahagian bahan, ini dia akan jadi darab sini, darab sini. So Cl ni sepatutnya akan ada dua lah kan. Tapi pada bahagian hasil, Cl ni ada satu je. So nak letak berapa? Kena dah letak dua dekat belakang ni. So bila kita tengok sekali imbas, tengok zinc kat sini ada satu, zinc kat sini ada satu, H dekat sini ada dua, H dekat sini ada dua, Cl dekat sini ada dua, Cl dekat sini ada dua. So dalam arti kata lain, kita punya persamaan kimia dah already seimbang lah. Okay, so step yang pertama kita dah lepas. Ini step yang pertama dah lepas. Step yang kedua, kat sini lah yang kita nak kenal teknik U tu datang daripada mana. Ingat dalam soalan, maklumat yang diberi adalah 6.5 gram zinc dan dia nak isi padu gas. Ingat dia nak zinc and then dia nak isi padu gas. So kita akan buat bentuk U kat sini. Maksudnya permulaan dia akan mula daripada zinc. Permulaan dia akan mula daripada zinc, ataupun dalam arti kata lain, dia akan mula pada tempat mana soalan tu bagi info. So in this case, soalan tadi yang dia beri, zinc ni ada 6.5 gram. 6.5 gram ni adalah info, betul? So info ni kita akan start daripada situ. So zinc. Final dia akan kat mana? Final dia akan pada gas. So kita buat macam ni lah. Mula daripada zinc, kita buat macam ni, and then finalkan dia pada hydrogen gas. Mula daripada zinc, akhir pada gas hidrogen. Okey. And then, macam mana kita nak buat pula? Okey, untuk step yang kedua, daripada info kita tukarkan dia kepada bilangan mol. Okey, daripada info tukarkan kepada bilangan mol, macam mana kita nak buat? Tengok, kat zinc ni dia bagi 6.5 gram. Dan dari segitiga yang kita dah belajar tadi, untuk gram, kita dah belajar sini gram, sini n, and then dekat bahagian sini gisim molar, betul? So, bila kita tengok dekat sini, zinc ni dia bagi 6.5 gram, iaitu gisim dia. So andai kata kita tutup bahagian gisim, kita boleh dapat bilangan mol, betul? So bilangan mol dekat sini. So macam mana nak dapatkan bilangan mol? Mol darabkan dengan gisim molar, kita akan dapat gram. So macam mana? Gisim dibagi 6.5. So 6.5 salin dulu. So 6.5 sama dengan N, iaitu mol, darabkan dengan gisim molar. Okey, gisim molar untuk zinc berapa? Dalam soalan tadi dia dah bagi dah gisim molar untuk zinc adalah 65. So nak dapatkan bilangan mol, kita akan dapat mol sama dengan 6.5 bahagi 65. So bila kita tekan kalkulator,
Untuk selesaikan, kita akan dapat bilangan mol dia adalah 0.1 mol. So 0.1 mol. So ini tukarkan info kepada bilangan mol. Ini yang dia masukkan. So step yang kedua dah settle. Sekarang ni kita akan go through kepada step yang ketiga untuk nisbah mol. Macam mana kita nak buat nisbah mol? Kita kena tengok pada bahan dan pada hasil. So maksudnya tengok dekat sini. Kita mula dekat zinc, akhir dekat hydrogen gas. Dekat zinc ni, depannya ada sebarang nombor tak? Depannya ada sebarang nombor tak? Tak ada, betul. So bila tak ada sebarang nombor, maksudnya dia ada bernilai 1. Sama juga macam hydrogen. Depan ni tak ada sebarang nombor. Tapi bila tak ada sebarang nombor, maksudnya kita tahu nilai depan dia adalah 1. So untuk nisbah mol, kita nisbahkan kedua-dua bahan ni. So yang kedua, kita akan dapat 1 mol zinc sama dengan 1 mol hydrogen gas. Okey. Ini kita ambil bilangan mol dari segi persamaan kimia dulu. Okey, kita ambil bilangan mol dari segi persamaan kimia dulu. Yang kedua, baru kita ambil daripada mol yang kita dah tukarkan info tadi. So 0.1 mol ni bilik zinc. So 0.1 mol zinc sama dengan, okay, nampak bahagian atas ni sama 1, 1. So automatik yang bahagian bawah ni 0.1, sini pun 0.1 sama. Okay, so kat sini 0.1 mol H2. Okay, itu dari segi nisbah mol. Okay, andai kata dalam soalan kita jumpa kat sini 1 mol, and then kat belah sana pula kita jumpa contohlah 4 mol. So nak buat apa? Contoh kat sini 0.1 kan, 0.1 nak jadikan dia ke sebelah sini. Nak buat apa? Okey, 1 pergi 4. Nak buat apa? Darab 4. Yang 0.1 mol ni nak bawa ke belah sini, nak buat apa? Darab 4. So dapatlah 0.4 mol. Tapi kalau bilangan mol ni sama, untuk yang bahagian persamaan kimia ni sama, so yang bawah ni pun sama saja, tak ada masalah. Okey, ini untuk step yang kedua, iaitu nisbah mol. Dah settle. Okey, akhir sekali kita kena cari jawapan dengan unit yang betul. Okey, nak cari jawapan, tengok. Jawapan diminta isi padu gas, betul? So bila diminta isi padu gas, formula ni kita akan pakai, ataupun segi yang kita akan pakai adalah the one yang atas ni ada isi padu, and then kat sini akan ada mol, and then kat sini akan ada isi padu molar. Okey, so target kita sekarang kita nak dapatkan isi padu gas. So untuk bahagian isi padu gas, kita akan dapat N yang ini mol darabkan dengan isi padu molar. So mol untuk hydrogen gas kita dapat berapa? Kita dapat 0.1. So 0.1 mol darabkan dengan isi padu molar. Isi padu molar dalam soalan tadi, kalau perasan dia dah bagi dah, yang ini dalam suhu bilik 24 desimeter padu mol negatif 3. So pakai yang itu. So 24 4 desimeter negatif 3 mol negatif 1. So darabkanlah 0.1 darab dengan 2.4. So kita akan dapat 2.4. Yes, kita akan dapat 2.4. Okey, kalau kita jawab 2.4 je, betul ke tak? Dari segi jawapan, yes, betul. Tapi dapat markah tak? Tak. Kenapa? Sebab unit tak letak. So dalam pengiraan, unit kena letak. So unit dia apa? Unit dia untuk isi padu, dia adalah desimeter padu ini. So mol ni kita akan potong. So kita akan dapat unit dia adalah desimeter cube. Dan ini adalah jawapan kita. Ingat step untuk buat teknik U ni, step dia adalah yang pertama, kita kena buat persamaan kimia seimbang. Step yang kedua, maklumat yang ada daripada info ni kita kena tukarkan dia kepada bilangan mol. Step yang ketiga, buat nisbah mol. Step yang keempat, kita cari jawapan dengan unit yang betul. Dan macam mana kita nak buat bentuk U ni? Kita kena bermula daripada bahan yang ada maklumat dalam soalan dan berakhir dengan kehendak soalan. Okey, so dari segi pengiraan markah, dapat kat mana biasanya? Dia boleh paling banyak lah, paling banyak markah dia boleh bawa sampai 5. Dekat mana 5 tu dapat? Persamaan kimia seimbang, kita akan dapat 2 markah. Okey, and then yang nombor 1 ni, kita tukarkan maklumat daripada soalan kepada bilangan mol, kita akan dapat 1 markah. Nisbah mol kita buat, kita akan dapat 1 markah. Dan last sekali kita dapat jawapan final 2.4 desimeter cube ni, kita akan dapat lagi another 1 mark. So total markah yang boleh bawa untuk soalan calculation ni, total adalah 5 markah keseluruhan. Sometimes markah yang paling sikit dia akan bagi pada student adalah 2.
Tapi itu bukan soalan yang jenis macam ni lah. Kebiasaannya dia ada soalan yang simple, more simpler. Okay? Tapi kebiasaannya dia akan paling kurang markah 2, paling banyak markah yang diberikan adalah 5. So insyaAllah in the next video saya akan ajar lagi macam mana cara untuk nak menjawab soalan calculation dengan menggunakan segitiga-segitiga yang lain pula. Sekiranya anda merasakan bahawa video ini membantu anda dalam pembelajaran, silakan share video ini kepada rakan-rakan anda yang lain dan stay tune sebab selepas ini kita akan upload lebih banyak lagi video mengenai subjek sains tulen bagi membantu anda untuk lebih mudah faham dalam pembelajaran.